Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini ingin saya tunjukkan bagaimana markah diberikan ke atas kertas tugasan yang telah dihantarkan oleh pelajar. Jadi hanya seorang pelajar sahaja yang baru menghantar kertas tugasan yang berkaitan dengan tugasan SKR 2102 dan 2202. 2102 telah saya semak dan sekarang ni nak masuk kertas SKR 2202. Okey. SKR 2202. Pelajar ni bernama Muhammad Saiful Azam. Muhammad Saiful Azam, kita lihat adakah pelajar ni menjawab soalan-soalan mengikut kehendak soalan ataupun dia menjawab soalan ikut dia punya cara berfikir. Okey, jadi kita lihat macam mana. Untuk setiap kertas soalan yang saya edarkan, saya telah sertakan sekali dengan dia punya helaian tugasan yang sebegini. Dan ini adalah kehendak soalan, dan setiap kehendak soalan telah saya catatkan markah-markah berdasarkan kepada rubrik. Okey, jadi kita lihat adakah pelajar tersebut mengikut apa yang dikehendaki. Jadi setiap tugasan yang dihantar lebih kurang sebeginilah. Ini pelajar telah menghantar tugasan yang mempunyai dia punya front cover, dan front cover dia mesti ada nama, memberikan kelas, perkara, tarikh dan pensyarah yang mengajarlah. Jadi kita lihat bagaimana saya berikan dia punya markah. Untuk tugasan SKR 2202 ni, dia punya format muka hadapan, nama pelajar ada, nama pelajar ada, tajuk ada, nama pelajar ada, nombor pendaftaran pun ada, tarikh hantar pun ada. Untuk font Arial size 11. Font Arial size 11 ni dia sebenarnya dia tak ikut pun size tu. Sini dah mungkin cecah sampai 14 hingga 15. Tapi kita stay bagi satu markah. Untuk line spacing, yes, kita bagi satu markah. Untuk paragraph justify, pelajar tak ikut paragraph justify, so dia punya barisan tepinya tunggal langgang, jadi kita tak beri markah. Semua tajuk bold, yes, pelajar boldkan, jadi kita bagi satu markah. Dan setiap helaian muka surat hendaklah dinomborkan, dan malangnya pelajar tersebut, pelajar ni dia tak masukkan muka surat dengan nombor. Jadi kita kosongkan. Seterusnya kita nak melihat kepada dia punya format jawapan lah. Kita nak lihat kepada format jawapan. Kita nak lihat macam mana dia menjawab. Berdasarkan kepada kertas jawapan, kehendak soalan. Kehendak soalan menyatakan terangkan fungsi sistem gantungan hadapan ke atas kenderaan. Jadi terangkan fungsi sistem gantungan hadapan jenis Macpherson strap ke atas kenderaan. Jadi terangkan fungsi sistem gantungan hadapan. Jadi kita lihat pelajar jawab macam mana. Pelajar jawab menyokong berat kenderaan, menahan gegaran jalan daripada sampai ke badan atau chassis, mengekalkan kedudukan roda, memberi kesesaan kepada penumpang dan pemandu, menyerap daya kilas semasa membrek dan pacuan. Jadi ini jawapan yang student bagi. Kita compare dengan jawapan daripada dia punya format jawapan. Fungsi bertindak sebagai cushion untuk menyerap gegaran dan hentakan jalan supaya tidak sampai ke pemandu dan juga komponen unsprung weight, membolehkan kenderaan berada pada level yang sama tinggi walaupun melalui jalan yang tidak rata. Jadi kita lihat persamaan dia. Menyokong berat kenderaan, yes, betul. Menahan gegaran jalan daripada sampai ke badan atau chassis, ya, betul. Mengekalkan kedudukan roda, ya, betul. Memberi kesesaan kepada penumpang dan pemandu, ya, betul. Menyerap daya kilas semasa membrek dan pacuan, ya, betul. Jadi yang ni kita bagi 5 markah, 5 markah penuh. Seterusnya komponen dan fungsi lah. Kita lihat komponen dan fungsi. Berdasarkan pada soalan, apakah soalan tanyakan? Soalan bertanyakan, anda dikehendaki untuk menerangkan fungsi komponen-komponen yang dinyatakan di bawah berserta dengan gambar rajah yang jelas. Berserta dengan gambar rajah yang jelas. Jadi kita lihat.
Yang pertama soalan mahukan adalah coil spring. Okey, coil spring. Okey, fungsi dia. Fungsi coil spring. Kita lihat apa jawapan daripada student. Digunakan di kenderaan untuk menghadapi permukaan jalan yang tidak rata dan mempertahankan posisi kestabilan kenderaan. Beberapa fungsi itu penting dalam memberikan kenyamanan, pengendalian dan daya angkut pada kenderaan. Jadi kita lihat kepada format jawapan. Coil spring. Spring dipasang di antara frame dan juga roda bagi bertindak sebagai cushion untuk menyerap hentakan jalan untuk memastikan kenderaan berada pada level ketinggian yang sama apabila melalui jalan yang tidak rata. Ia juga berfungsi untuk menyerap daya kilas pecutan dan juga membrek. Okay, kita lihat persamaan. Digunakan di kenderaan untuk menghadapi permukaan jalan yang tidak rata dan mempertahankan posisi kestabilan. Okey, sama dengan level tadi. Berfungsi itu penting dalam memberi kenyamanan, okey, pengendalian dan daya angkut pada kenderaan. Jadi jawapan dia tak memenuhi orang kata kehendak soalan. Daripada sini kita tak boleh bagi full mark iaitu 5, kita just bagi kepada 4 markah. 4 markah saja, 4/5. Okey, 4/5. Seterusnya adalah dia punya gambar rajah. Kalau kita lihat gambar rajah, dia hanya perlukan untuk masukkan gambar rajah coil spring. Tapi dia bagi gambar rajah sistem yang lengkap dan tidak dilabelkan. Bila tidak dilabelkan, bermaksud markah untuk label telah dikosongkan. Okey, markah untuk label untuk dikosongkan. Dan kalau dalam keadaan macam ni, saya hanya boleh memberi markah hanya 3/5. Okey. Seterusnya. Kita lihat soalan yang seterusnya adalah melibatkan dengan absorber. Jadi apakah fungsi absorber berserta dengan gambar rajah yang dilabelkan? Okey. Jadi di sini fungsi absorber adalah untuk memastikan tayar sentiasa bersentuhan dengan permukaan jalan. Okey, jawapan daripada pelajar. Mengoptimalkan prestasi brek, mengawal pergerakan kenderaan daripada melantun, meningkatkan tindak balas pengendalian steering, memastikan perjalanan anda lancar, selamat dan selesa. Okey. Kita lihat compare dengan format jawapan. Menyerap hentakan gegaran jalan. Okey. Mengurangkan kehausan bunga tayar, mengurangkan kerosakan chassis, frame dan lain-lain komponen, mengurangkan lantunan roda, menyediakan pemanduan yang selesa, melenyapkan hayunan badan kenderaan dengan pantas. Okey. Jadi kita lihat dia punya persamaan, memastikan tayar sentiasa bertahan dengan permukaan jalan, yes. Mengoptimalkan prestasi brek, not sure. Mengawalkan pergerakan kenderaan daripada melantun, yes. Meningkatkan tindak balas pengendalian steering. Dan memastikan perjalanan anda lancar, selamat dan selesa. Okey, di sini mengikut format, okey, kita bagi dia 5 markah, mengikut format 5 markah, tapi di sini dia tak mencapai kehendak soalan. Dia hanya memberi beberapa jawapan saja dan meningkatkan tindak balas pengendalian steering. Yang ni tak bersangkutan dengan suspension system. Yang ini pun tak bersangkutan dengan suspension system lah. Jadi kita bagi dia hanya 3/5. Seterusnya, gambar rajah. Okey, gambar rajah kita boleh bagi dia adalah 4 lah. 4/5 sebab dia tak label gambar. Okey, tapi dia tak labelkan. Okey, seterusnya kita lihat kepada fungsi upper mount and bearing assembly. Jadi kita lihat dia punya fungsi. Student tulis apa? Upper bearing adalah bantalan kerek. Kan bahasa Indonesia sepenuhnya, kan? Upper bearing adalah bantalan kerek yang terdapat pada hujung shock absorber yang berhubung ke bodi. Pada suspensi depan type McPherson, shock absorber terhubung ke knuckle arm di mana knuckle arm ini akan berubah sudutnya mengikut sudut roda depan. Upper bearing berperanan sebab dia guna bahasa Indonesia, kepelikan akan berlaku. Upper bearing berperan selaku bantalan yang membatasi antara bodi kenderaan dengan hujung shock absorber. Okey, kita compare dengan soalan daripada format jawapan.
Berfungsi sebagai pengikat absorber dan spring kepada bahagian chassis. Ia juga membenarkan absorber bebas bergerak mengikut perubahan sudut pada steering knuckle disebabkan pergerakan sistem steering. Okey, apa persamaan dia? Apa bearing adalah bantalan kerek yang dapat hujung kerek, okey, berhubung ke body. Pada suspensi depan type MacPherson, shock absorber berhubung ke knuckle arm, di mana knuckle arm ini akan berubah sudutnya mengikut. Okey. Apa arm bearing selaku bantalan membatasi bodi kenderaan dengan hujung shock. Okey, kita bagi dia 3/5. Gambar rajah. Okey, gambar rajah dia kita bagi 4/5. Dan kita lihat dust cap. Okey, apakah fungsi dust cap? Gambarnya betul ke tak betul? Okey, nampak. Okey, nampak gambar dia. Ini bukan dust cap. Ini apa ni? Ini apa ni? Saya pun tak pasti ni gambar apa. Ini bukan dust cap yang semestinya. Dan ditulis fungsinya memang tak lebih dari penutup bahagian tengah dari kon pada speaker. Mencegah masuknya partikel asing yang biasa mengganggu kerja kon dan voice coil. Besarnya dimensi dan ketebalan dust cap akan mempunyai sebanyak subwoofer apa semua kan. Sebenarnya ini adalah jawapan yang langsung tak ikut kehendak soalan. Kita hanya belajar berkenaan dengan SKR 2202 berkaitan dengan sistem gantungan. Okey. Jadi ini dah masuk bahagian speaker. Speaker untuk radio, untuk apa semua. Ini bukan gambar salah dan dia punya penerangan pun salah. Jadi kita bagi dia kosong untuk penerangan dan kosong untuk dia punya gambar. Okey, ini kosong ni, kosong dan kosong. Kenapa? Tak mengikut kehendak soalan jawapannya. Okey. Seterusnya. Tengok kan, kalau nak hantar tugasan tu biarlah hantar tugasan yang disusun cantik-cantik, elok-elok. Ini dia hantar tugasan bentuk tunggang langgang. Okey, jadi kita lihat kepada spring seat. Okey, spring seat. Jadi apabila ditulis spring seat, dia mesti berkaitan dengan sistem gantungan, bukan berkaitan dengan enjin, bukan berkaitan dengan sistem brake yang lain, hanya berkaitan dengan sistem gantungan. Kita lihat, sebab saya lihat gambar ni, ini adalah spring untuk seolah-olah untuk enjin. Okey, spring valve. Okey, kita lihat jawapannya, menyediakan pemegasan dan menahan beban tegak lurus tetapi tidak dapat menahan tekanan samping. Okey. Menambah kemampuan cengkeram ban terhadap permukaan jalan seperti fungsi pegas yang lain. Menyerap kejutan dari jalan dan getaran roda-roda agar tidak diteruskan ke bodi secara langsung seperti fungsi-fungsi yang lain. Dia kena faham dulu apakah dia spring seat ni. Spring seat ni adalah lapisan getah yang diletakkan di antara coil spring dan juga dia punya absorber. Okey, jadi spring seat ni mudah aja. Dianya berfungsi untuk memastikan coil spring benar-benar berada pada kedudukannya pada bahagian absorber dan upper mount housing. Okey, dan spring seat tu memastikan yang spring tu tak berlari ataupun tak ke mana-mana. Itu maksudnya spring seat. Kalau di sini dia tulis menyediakan pemegasan dan penahanan beban tegak lurus tetapi tidak dapat menahan tekanan samping. I'm not sure for what ni jawapan ni. Menambah kemampuan cengkeram ban terhadap permukaan jalan seperti apa dia? Menyerap kejutan daripada jalan dan okey. Jadi spring seat ni jawapan dia adalah tak betul. Gambar pun adalah salah. Jawapan tak betul. Tapi kita beri 1 untuk jawapan sebab panjang jawapan dia. Walaupun tak ada 1 pun yang betul, kita beri 1. Gambar kita bagi kosong. Okey, seterusnya. Fungsi sistem gantungan belakang. Okey, fungsi sistem gantungan belakang. Untuk fungsi sistem gantungan belakang ni, dia tulis apa? Kita lihat fungsi dia. Pegas dan penyerap kejutan yang menyokong bahagian atas pemanduan, memberi kesetaraan kepada pemandu, penumpang, beban dan muatan yang ditanggung oleh kenderaan, menentukan bagaimana sebuah kenderaan mengambil selekor atau membelok, dan juga boleh menentukan berat muatan atau beban yang ditanggung olehnya selamat. Okey, kita lihat kepada format jawapan, bertindak sebagai cushion untuk menyerap gegaran. Okey, sebenarnya benda ni sama dengan sistem gantungan hadapan. Okey, fungsi sistem gantungan belakang ni hampir sama dengan sistem gantungan hadapan yang belakang ni. Okey, cuma kita ada buat penambahan sedikit-sedikit sahaja.
Okey, jadi pegas dan penyerap kejutan yang menyokong bahagian atas pemanduan, memberikan kesedaran kepada pemandu, penumpang, memberikan kesedaran yang kita terima, ditanggung oleh kenderaan, menentukan bagaimana sebuah kenderaan mengambil selekoh atau membelok dan juga boleh menentukan berat muatan. Okey, kita boleh terima, tapi yang lagi itu hilang. Okey. Contohnya macam ni, bertindak sebagai kusyen untuk menyerap gegaran dan hentakkan jalan supaya tidak sampai ke pemandu dan juga komponen-komponen unsprung wake, membolehkan kenderaan berada pada level yang sama tinggi walaupun melalui jalan yang tidak rata. Kemudian kita sambung yang ini punya, tapi ini tak ada, kita bagi dia 3. Okey, seterusnya shackle. Fungsi shackle menyambung atau mengaitkan sling dengan objek angkat. Shackle sigel biasanya digunakan untuk mengangkat barang, basket, beam, mesin dan objek angkat lainnya yang berat sehingga yang ni saya kata ni masalah dia hanya berkaitan dengan sistem gantungan. Bukan masuk benda yang lain. Ini dah masuk dia punya sling ni dah lain dah ni. Sling ni untuk crane ni, untuk angkat enjin, untuk angkat macam-macam. Jadi kita tak boleh terimalah jawapan dia. Jadi kita bagi dia dua-duanya adalah kosong. Okey, seterusnya center ball. Okey, center ball mengawal kedudukan tayar, boleh mengubah posisi tayar mengikut kehendak, boleh mengubah menggunakan rim kecil atau besar bergantung atas center ball. Okey, ini pun satu adalah salah. Center ball yang berkaitan dengan list spring, bukannya berkaitan dengan roda tayar. Okey. Jadi jawapannya adalah kosong. Markah kosong ribang klip. Okey, ribang klip memegang, tengok. Ini pun sama. Ini buat apa nak terangkan tentang bumper, bumper kereta. Okey, ini bukan kita nak ribang klip bumper kereta. Ini ribang klip berkenaan dengan suspension sistem belakang jenis list spring. Jadi jawapannya adalah salah. Central clamp. Okey, ini satu lagi. Okey, central clamp. Elak kereta atau boot damper adalah peranti yang digunakan untuk mengelakkan kenderaan daripada dipindahkan. Okey, tak berkaitan dengan suspension system. Kalau suspension system, central clamp ni ataupun kita lihat kepada main lift spring. Main lift spring, apa yang student ni terangkan untuk menghubungkan frame dengan axle dan juga sebagai bantalan penyerap goncangan yang ditimbulkan oleh permukaan jalan. Ya, betul, kita terima. Okey, ini betul. Kan merendam gejala gerakan mobil naik dan turun kerana faktor jalan yang tidak rata. Salah satu sistem suspensi yang digunakan pada model adalah menggunakan pegas down lift. Ya, betul, kita terima. Meneruskan gerakan dan beban kenderaan dari rangka kenderaan ke rumah aksel dan roda-roda. Meneruskan gerakan. Ya, kita terima. Menahan gaya tekan yang berubah-ubah dan mengakibatkan timbulnya gaya perlawanan yang berubah-ubah pula yang disebut pemegasan. Ini bahasa Indonesia, suka nak difahami. Yes. Mencegah terjadinya tekanan ke samping sehingga kenderaan akan tetap stabil meluncur lurus. Yes, betul. Jadi ini dia guna bahasa Indonesia, tapi untuk peranan main lift spring ni diceritakan dengan betul lah kan, main lift spring. Okay, kita bagi dia 5 markah lah kat sini. Full mark 5 markah. Tapi gambar rajah, gambar rajah sepatutnya dia masukkan sekali dengan dia punya label. Label, dia akan tulis ni label. Gambar rajah menunjukkan main lift spring. Yang main lift spring ni ini je lah, yang atas sekali. Yang ni adalah spring yang lain. Jadi kita gambar rajah dia, sebab tak ada label kita bagi dia 4. Seterusnya adalah berkaitan dengan kehendak soalan. Dia suruh menerangkan kehendak soalan ni adalah berdasarkan pada kehendak rubrik. Anda dikehendaki untuk menerangkan jenis-jenis wheel hub yang dinyatakan di bawah beserta dengan gambar rajah yang jelas. Fully floating dan semi floating. Kita lihatlah macam mana dia menjawab untuk fully floating dan apakah itu fully floating. Mampu memikul beban lebih besar seperti pada mobil pickup, mobil off-road maupun olahraga ekstrim lainnya. Pada type ini, masing-masing poros gardan memiliki 2 bearing sehingga beban seutuhnya ditopang oleh rumah gardan. Roda di sini tidak terbebani oleh bobot kenderaan, fungsinya hanya memutar roda sahaja.
Efeknya torsi yang dihasilkan lebih banyak, jadi enggak heran jika type full floating mampu menahan bobot berat ketimbang gardan semi floating. Keunggulan menggunakan gardan ini adalah jika mengalami kerosakan pada as roda patah, tidak perlu membongkar seluruh komponen yang ada di situ. Gardan fully floating punya kelemahan yakni konstruksinya lebih rumit, biaya perawatan relatif lebih tinggi. Inilah masalah apabila penggunaan bahasa Indonesia secara maksimum, sebab dia punya penggunaan ayat-ayat dia adalah pelik. Okey. Jadi saya dah nasihatkan sebelum ni, tolong jangan copy and paste untuk bahasa Indonesia sebab saya tak faham sangat sepenuhnya. Okey. Kalau berdasarkan kepada gambar ni gambar untuk Excel tak jelas. Dia sepatutnya kena jelaskan pada bahagian sini ni. Okey, jelaskan bahagian sini untuk menerangkan apakah itu fully floating. Okey, untuk penerangan yes kita boleh terima, tapi menyebabkan disebabkan oleh bahasanya terlalu pelik. Okey, kita bagi dia 4. Yang ni kita bagi dia 2 sebab gambar tak jelas. 4 dan 2. Okey. Seterusnya adalah semi floating. Okey, semi floating. Kita lihat pada semi floating. Ini adalah semi floating. Semi floating berarti mobil anda termasuk ini dia buat penerangan macam ni bagus. Ada half floating rear axle, ada sekali dengan dia punya label half floating rear axle, semi floating. Semi floating berarti mobil anda termasuk berbobot. Apakah maksud bobot tersebut? Berbobot ringan lantaran hanya bisa menampung sejumlah berat tertentu. Misalnya saja mobil penumpang lebih cocok menggunakan gardan semi floating, bobot gardannya sendiri juga lebih ringan ketimbang full floating. Pelik bahasa. Terdapat bearing yang menjadi tumpuan as roda sehingga selain as roda berfungsi sebagai pemutar roda untuk menahan bobot kenderaan. Jadi as roda di sini memiliki tugas ganda, bisa dibilang torsi pun jadi lebih berat. Mengingat hal itu ada kemungkinan axle shaft bengkok atau patah jika melompang beban terlalu besar. Semi floating diperuntukkan untuk mobil berbobot ringan sehingga menengah. Meskipun tidak sekuat type full floating, tentu semi floating punya kelebihan di antaranya konstruksi lebih sederhana serta perawatannya mudah dan murah. Okey, gambar kita boleh bagi full mark 5 sebab gambar dia sangat jelas beserta dengan dia punya label dan dia punya penerangan bahasa Indonesia yang memeningkan kepala saya. Jadi dah siaplah saya memberi markah untuk semuanya. Okey, kita lihat markah yang diperolehi oleh Muhammad Saiful Azam. Okey, markah yang diperolehi adalah sebanyak 46.53%. Okey, tugasan lebih baik daripada SKR 2102 tadi. Dia perolehi hanya lebih kurang dalam 20 lebih saja. Okey, jadi saya return balik kertas ni. Kalau tak berpuas hati, tolong buat semula tugasan. Tolong buat semula tugasan, tolong fahami kertas soalan, tolong jawab mengikut kehendak soalan, bukan mengikut apa yang awak type di internet yang tu yang timbul. Sebab salah. Okey, itu saja saya nak berkongsi supaya yang lain-lainnya sebelum hantar fikir dululah. Sebelum hantar tu tolong buat betul-betul. Sekian, terima kasih.